Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberi peluang untuk meneruskan siri pembelajaran kita dalam subjek Usuluddin, yang mana kita akan teruskan dengan bab hadis pelajaran yang keempat bagi tingkatan 5. Okey, mana tajuk pada kali ini adalah Mas'uliyah Al-Hakim wal Umara. Mas'uliyatu al-hakim wal umara, iaitu tanggungjawab pemimpin dan ketua. Okay? Setiap daripada kita ni merupakan pemimpin. Kita ada orang yang kita kena pimpin. Kita ni adalah ketua. Setiap daripada kita ni adalah ketua dan ada tanggungjawab dalam kepemimpinan. Tak kisahlah daripada sudut apa sekalipun, kalau seorang raja dia ketua kepada rakyat jelatanya, seorang Perdana Menteri dia ketua kepada rakyat di bawahnya, seorang ayah dia ketua kepada keluarganya, seorang ibu ketua kepada anak-anaknya dalam pentadbiran rumah tangga, menguruskan harta suami dan sebagainya. Kemudian kita ada ketua kelas, ada ketua tingkatan, ketua darjah dan apa-apa ketua jabatan dan apa-apa ketua sahajalah, yang mana kita ni tak terlepas daripada tanggungjawab seorang ketua. Okey. Kita merupakan ketua kepada diri kita sendiri pun boleh. Okey. Dan hadis yang kita akan bincangkan adalah, kita baca hadis ni. An Abi Umar an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atun ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadim ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatiha. Daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata, Rasulullah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia kata aku mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan diminta ataupun bertanggungjawab ke atas apa yang kamu pimpin. Bertanggungjawab atas apa yang kamu pimpin. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang penguasa adalah pemimpin. Seorang penguasa, al-imam, seorang penguasa adalah pemimpin, dan dia akan dipertanggungjawabkan ke atas apa yang dipimpinnya, rakyatnya. Kemudian warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dipertanggungjawabkan ke atas apa yang di bawah pimpinannya, daripada keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha.
dan seorang perempuan adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan dia bertanggungjawab ke atas apa yang dipimpinnya, harta suami, anak-anak dan sebagainya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi, dan setiap pekerja itu adalah pemimpin bagi harta tuan dia, harta majikannya, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia dipertanggungjawabkan ke atas apa yang dipimpinnya. Okey, itu adalah hadis yang kita akan bincangkan pada kali ini. Okey, kemudian kita pergi kepada ma'anil kalimat. Okey, ma'anil kalimat, okey, dalam hadis tadi, yang pertama, okey, ra'in, hafizu, au rakibu, iaitu penjaga ataupun penguasa. Kemudian yang kedua, mas'ulun, iltizamu syakhsin biada'il amal awil matlub. Komitmen seseorang untuk melakukan apa yang dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ra'iyatuhu man tahta ri'ayatihi. Siapa yang di bawah jagaannya, siapa yang di bawah tanggungjawabnya. Kemudian yang keempat, al-khadim al-amil li sayyidihi, pekerja kepada majikannya. Okey, itu ma'anil kalimat. Kemudian kita teruskan syarahul hadis ijmalan, kita pergi kepada huraian hadis ini secara umum. Okey, kita tengok yu'allimunan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis al-wazaifu al-mas'uliyat bainal a'dha'il mujtami', iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita dengan hadis ini, melalui hadis ini berkaitan dengan fungsi ataupun berkaitan dengan amanah dan tanggungjawab dalam kalangan anggota masyarakat. Setiap kita ni, setiap anggota masyarakat ada amanah, ada tanggungjawab, ada function yang tersendiri. Dan fataratu takunu kabiratan wasi'atan wa taratu takuna saghiratan mahdudatan wa likulli insanin mas'uliyah khassah wa takhtalifu bi ikhtilafir ra'iyah. Dan tanggungjawab tersebut ada tanggungjawab yang besar, ada tanggungjawab yang kecil, ada yang terhad, ada yang tidak terhad, dan setiap orang mempunyai tanggungjawab mereka yang tersendiri. Wa minha, dan di antaranya ini adalah contoh-contoh tanggungjawab ya. Okey, yang pertama, tengok mas'uliyatul amir. Okey, mas'uliyatul amir iqamatul adli wal harsi ala masalihil mujtami', iaitu tanggungjawab seorang pemimpin ataupun seorang raja, iaitu melaksanakan pentadbiran yang adil dan prihatin kepada tentang perihal rakyatnya. Okay, itu pemimpin yang adil. Dia, kalau kita di Malaysia ni, pemimpin adalah dipilih oleh rakyat, ataupun ketua kepada kepemimpinan di Malaysia adalah yang di-Pertuan Agong, dan mereka semua tu wakil rakyat ke, agung ke, siapa ke, mereka itu ada hal-hal yang berkaitan dengan rakyat yang mereka perlu adili, yang mereka perlu prihatin terhadap kepentingan rakyat mereka. Kemudian, yang kedua, kita tengok tanggungjawab siapa. Mas'uliyatur rajulu ataupun mas'uliyatur rijlu. Tanggungjawab seorang lelaki ataupun suami. Lelaki ni suami, ayah, siapa lagi? Anak. Okey, tarbiyatu ahlihi wa ta'limihim wa tawfiru hawaijihim, iaitu mentarbiyah
tarbiyatu ahlihi, mentarbiyah, mendorong, mendidik keluarganya, wa ta'limihim, dan mengajarnya berkaitan dengan ilmu, wa tawfiru hawaijihim, iaitu menyediakan segala keperluan ahlinya itu, ahli keluarganya itu. Okey, itu adalah tanggungjawab seorang lelaki. Bagi lelaki lah, tak kisahlah dia tu title apa. Okey, dan kemudian yang ketiga, mas'uliyatul mar'ah. Okey, tanggungjawab seorang wanita. Okey, ri'ayatu zawjiha wa tarbiyatu abna'uha wa siyanatul amwali zawjiha. Tanggungjawab seorang wanita adalah menjaga hak suaminya, mendidik anak-anak mereka, dan menjaga harta suami. Itu hak bagi seorang wanita. Kemudian yang keempat, mas'uliyatul khadim, mukhafazatu amwali sayyidihi minad diya'. Okey, tanggungjawab seorang pekerja adalah untuk menjaga harta majikannya daripada dicuri. Maksudnya, kalau kat sini, seorang pekerja tak kisahlah dia kerja apa, kena buat kerja secara betul dan jangan ingkar kepada amanah pekerjaan yang dia ada tu. Maksudnya kalau muhafazatu amwal sayyidihi minad diya' ni harta majikan. Contohnya dia bekerja dengan orang yang banyak kambing. Dia tolong jaga kambing. Jangan sampai kambing itu dicuri. Dia ada tanggungjawabnya sendiri sebagai seorang pekerja. Okey. Jelaslah kan? Ini adalah 4 contoh tanggungjawab yang merangkumi, kita kata boleh daripada sudut seorang pemimpin negara, seorang pemimpin rumah tangga, bagi lelaki, pemimpin rumah tangga bagi perempuan apa yang dia kena buat, kemudian seorang pekerja. So kalau kata seorang pelajar pun dia ada tanggungjawabnya dia yang tersendiri. Macam contoh, kena belajar bersungguh-sungguh lah, itulah tanggungjawab dia. Okey, kemudian yang terakhir, kita tengok kepada ma yurshidu ilaihil hadis, pengajaran daripada hadis ni, apa yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Okey, yang pertama, rahmatullah bil ummah. Okey, rahmatullah bil ummah wa tashri'ihi ma yaslihu ahwaluhum wa yakumu sulukuhum, iaitu Allah merahmati umatnya yang menjalankan tanggungjawab yang sesuai dengan keadaan dan tingkah lakunya. Okay? Allah menyayangi, merahmati umatnya, umat manusia yang menjalankan tanggungjawab dia dengan sesuai dengan keadaan, sedaya upaya dia, dan sesuai dengan tingkah lakunya, apa status dia pada masa tu. Okay, kalau seorang pemimpin negara, maka dia punya tanggungjawab dia lagi besar. Seorang ayah, dia punya tanggungjawabnya besar ke atas keluarga dia, mengikut status dia sebagai seorang pemimpin. Okay? Dan boleh jadi seorang lelaki itu dia di tempat kerjanya dia merupakan seorang pemimpin bagi orang bawahan dia, balik ke rumah dia pemimpin lagi bagi ahli keluarga dia. Okay. Yang kedua, yajibu ala kulli insan al-qiyam bin balsuliyah yahsibu mauqi'uhu wa ri'ayatuhu. Setiap daripada kita wajib melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan kedudukan dan pada sesiapa yang di bawahnya. Setiap daripada kita ni wajib untuk melaksanakan tanggungjawab sesuai dengan kedudukan kita. Kita kena kenal pasti kita ni siapa dan siapa orang yang di bawah tanggungan kita. Siapa orang yang di bawah tanggungjawab kita. Okey, dan yang ketiga, pengajaran daripada hadis, yajibu 'alal aba' wal ummahat al-ihtimamu
bi bisyu'unil bait wa auladihim. Wa auladihim. Okey, wajib kepada ibu bapa untuk menjaga keharmonian rumah tangga dan anak-anak mereka. Okey, dan yang terakhir, dal mas'uliyah al-aulad li abaihim wa ummahatihim an yajtahidu fi dirasatihim. Tanggungjawab anak-anak kepada ibu bapa adalah dengan cara bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu pelajaran, bersungguh-sungguh semasa belajar. Okey, dan saya rasa sekadar itu saja perkongsian ataupun pembelajaran kita pada kali ini berkaitan dengan tajuk tanggungjawab seorang ketua dan pemimpin. Okey, dan semua orang ada fungsi masing-masing, ada kedudukan masing-masing dan ada tanggungjawab masing-masing yang tak lepas daripada kehidupan kita, dan semoga kita tergolong dalam kalangan orang yang melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna, dengan sesempurna yang kita mampu, dengan sempurna yang mungkin. Okey, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.